Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke JRSM Podcast. Podcast nombor 1 dekat Cheng dengan Kota Tinggi bersama aku, Jong Ragon. Amir bersama dengan... Ikhwanul Syiah Jahan ataupun lebih dikenal lagi sebagai Syah Malja. So, meh, aku dah kena tegur banyak kali. Aku dekat sangat dengan mic. So, hari ni Okey. aku kena jaga sikit jarak ah. Jarak ukur macam ni. Jarak macam ni, jarak macam ni. So, meh, kita hari ni ada orang apa? Tetamu jemputan khas jugalah ni kan, man. Orang Melaka juga? Orang Melaka gak. Pusing-pusing orang Melaka. Orang Melaka lagi. Tapi ini orang Melaka belah jauh sikit orang kata. Belah jauh, belah ujung nak dekat ke Jasin sana tu. So, kita hari ni ada siapa? So, boleh perkenalkan diri. Drum roll, drum roll. Alright, what's up guys? Nama diberi Ashraf Hakim. Tapi biasalah aku pun geng-geng diorang kan kat sama sekolah. Diorang panggil aku Chip je, so santai panggil aku Chip je. Chip Putu Yele. Chip untuk bos. Kenapa cheap? Kenapa Chip Itu biasa daripada sekolah kan. Dah semua nampak aku yang tak lalat ni. Tunjuk sikit kat kamera, tunjuk sikit. Chip Besar. Ini bos. Ini Chip lah. Ini aset ni bos. Cip, apa kau buat sekarang, Cip? Kau tengah belajar kan? Apa lagi kau buat sekarang ni? Sekarang ni aku dah last semester lah. Jadi bulan 6 nanti aku dah start intern lah. So sekarang ni kiranya aku dah tengah apply company. Oh, sebab tu Jumaat ada interview tu Jumaat tu nanti aku interview kat KL. Gulat Chip. Beres. Thank you. Hari ni aku dengan Amir dah buat sedikit perbincangan lah. Kita nak borak sikit nak korek sikit apa ada kat Cip ni. So, sebelum kita akan panaskan dulu perbualan kita ni. Meh, aku ada cerita sebenarnya. Aku nak start dulu Okay. Aku nak cerita sikit Aku tak spesifikkan sesiapa tapi aku ada seorang Syah, budak ni. sebelum tu Shan. Lawa baju? Ini baju. Shout out to Yusuf sebab baju dia sangat best. Shout out to Yusuf. Kalau nak sponsor boleh gurau je. Tapi boleh guling. So, aku nak start dulu lah cerita aku lah. Panas kita borak ni kan. Apa ni? Aku ada seorang budak ni. Dia rapat dengan aku tau. Dia macam kira adik-beradik aku jugalah. Dia baik. Dia semua tak ada masalah pun. Ni adik-beradik betul ke adik-beradik tipu ni? Kira seakan-akan adik-beradik Seakan-akan adik-beradik. Adik Kamil? Bukan. Jangan macam tu. Tapi dia hari tu dia beritahu aku bila orang dia ada satu masalah muka dia break out Dia time umur biasalah umur form 2 form 3 kan. Perempuan kadang-kadang hormon diorang tak stabil lagi. Perempuan Syah kau adik-beradik kau Siapa Syah? Adalah. Ini cerita adik-beradik. Janganlah korek macam tu sekali bro. Tak saja gurau sebab terkejut. Sebab adik-beradik kau yang betul semua ramai perempuan dah. Ni ada adik-beradik lagi tak, ini aku nak sorokkan identiti sebab kita memang nak sorok tapi macam terkejut lah. Okay, aku sorok. Tak kisah kau anggap siapa pun. Tapi ada seorang budak ni lah, dia umur form 2 lah. Dia beritahu aku dia macam malu sebab kadang-kadang kan ada macam orang luar yang tak selalu jumpa, jarang jumpa tau. Mungkin kenalan lah. Bila datang jumpa je, benda first dia tegur muka. Dia cakap apa? Tak lawa ke, teruk ke muka macam mana? Dia tak adalah cakap direct macam tu. Tapi dia bagi sada-sada lah. Dia cakap macam, kena pakai Fair and Lovely ni. Gelap-gelap macam tu. Maksudnya bukannya dia macam dia bahan ke apa lah. Tapi dia cakap lah macam, dik, muka okey tak? Bagi aku benda tu tak perlu pun kan. Sebab dia budak lagi tau. So benda-benda macam tu boleh main dengan dia punya mental lah. Dia punya confidence, dia punya ni semua. So memang aku rasa kita sebagai orang yang dah besar sikit ni kan, macam umur 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih ni, patutnya percakapan kita dengan budak yang baru nak dewasa ni kita kena jaga lah. Betul. Sebenarnya boleh kita macam classify kan dia. Sebenarnya
orang yang kita baru kenal macam tu je, bukan yang kenal Ha. betul-betul mendalam orang cakap. Betul-betul. Contoh kalau aku macam kau Syah, aku nak bahan muka kau. Aku rasa lah kau memang takkan terasa lah. Syah mesti orep je. Kita pun dah member 5 tahun lah, Mat. Aku tak okey je nak bergurau, tapi tak adalah first thing tau. Kau dah lah tak pernah jumpa, tak pernah apa. Itulah tu. Tak ada pembuka salam. Terus attack Ah. muka. Untuk aku benda tu tak apa ni lah. Tak kisah, bukan muka je lah, sama lah macam berat apa nampak. Kau pernah Syah kena makin tegur pasal besar muka ke. dengan orang? Aku Selain daripada aku kita tak orang? Kau Cip? Tak. Saya pada kita orang. Aku tak Aku pernah. pun biasalah masa awal-awal masa aku kecil-kecil kan, biasa ada orang bahan-bahan aku, kata lalat aku semua kan. Tapi bila dah besar ni Tak ada. ada juga orang bahan-bahan, tapi kita dah matang kan. Just tak payah ambil benda tu serius lah. Tai lalat tu ada tumbuh bulu tak? Takkan tak ada. Ada je tapi kita jaga kan. Pandailah kita trim Lepas tu pun yang pasal macam cerita kau tu Syai, macam kita patut fikir. Lagipun dia perempuan kan emosi dia orang tinggi kan. Tinggi. Lepas tu lagipun masa tu dia kata apa form 2 kan. Masa tu maybe dia punya peak puberty kan. So maybe dia akan rasa insecure bagai semua kan. So basically kalau untuk orang-orang yang macam contoh kita tak kenal ataupun kita kenal tapi kita tak berapa rapat kan, tak sepatutnya lah cakap macam tu. Even though macam nak bergurau ke apa kan, kita kena fikir perasaan dia. Kita mungkin rasa macam benda tu common sense kan. Tapi aku rasa sebab benda tu still berlaku kan. So aku rasa tak berapa common lagi. So ini kita orang bincang pasal benda ni lah. Benda tu sebenarnya kau kena jaga lah. Kesian budak-budak tu. Kecil-kecil dah tak ada confidence lah. Tapi topik yang kita borak ni dia macam sama gak kepada cara kitanya interaction dengan orang tau. Macam contoh yang orang kita tak kenal. Lepas tu tengok kita terus bahan dia ke apa kan. Tak kisah daripada muka ke, dari badan dia kan. Kalau kau Syah kan, Fizikal lah. aku rasa kau antara orang yang banyak lalui tau. Sebab kau dulu orang cakap not jangan sedih tu Syah. Aku okay je. Teruskan je lah. Dah tersendu-sendu tu. Macam contoh kan, aku tak kenal kau Syah. Dulu aku macam serempak dengan kau time main bola ke kan. Mok, kau terasa Syah? Kalau aku ini personally kalau diri aku sendiri aku tak lah. Sebab aku tahu aku besar. Walaupun orang tu stranger lah. Walaupun orang tu stranger aku Okay aku tarik balik mungkin ada sikit terfikir macam sebab dia stranger kan, fully stranger macam apa hal siap dia ni, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba mok. Tapi yang Cip kau tahu tak? Sebenarnya kan Syah dia baca komen orang komen kat TikTok kan. Dia tak terasa tau semua. Dia macam okey semua dia ambil kan. Tapi ada satu komen tu dia tak boleh lah dia kap. Ada orang komen dia kufur. Kufur habis. Dia bagi stepek mat. Aku tak kisah dong kau apa-apa. Dia tak ada tulis Syah kufur ke apa. Dia kufur je. Apa hal? Tak tahu Aku itu je lah mungkin satu aku bagi tu. Benda tu dalam tu. Siap lah. Sebab niat aku lain. Niat aku nak mempertahankan agama. Tiba-tiba kena kufur sebiji. Ini yang masa yang TikTok kau yang viral yang kau macam cakap depression tu. Depression dengan agama tu Kalau fully stranger mungkin aku terfikir kat aku macam pasal siap dia ni tapi sebab aku dah kena daripada sekolah kan. So benda tu dah macam sebati dengan aku kot. Dah lali kan. Bila benda tu dah lali, aku macam aku cope Kadang aku jadikan benda tu sebagai cara aku nak lagi rapat dengan diorang ke. Aku tak tahu, mungkin Aku tak jadi benda tu sebagai aku punya penghadang untuk bila kau dah cakap pasal sekolah kau dari dulu kau dah kena kan. Aku teringat satu story ni orang cakap kan. Kita punya guest kita Chip kan. Dia kan orang panggil dia Chip tu sebab tak lalat dia kan. Dulu kau menangis tak Chip? Cerita ni nangis kan? Yang mana? Yang Captain March kau nangis kan? Aku tak salah tak nangis tapi aku koyak betul-betul koyak Time tu orang panggil dia Chip semua kan. Lepas tu ada seorang gurau panggil Captain Munch kan. Time tu Chip kan dia macam macam tu tau. Triggered masa tu. Kau triggered tu. Kau bayangkan masa tu aku ni shout out to Nakia. Masa tu aku kan masa tu dalam form 2 form 1 masa tu. Form 1 takkanlah form 2 dah macam tu.
Form 1 Form Pasal one. Lepas tu aku duduk sebelah meja dia. Aku kan meja sebelah dinding kan. Dia faham aku Captain Lepas tu aku macam okay tau. Sekali aku suruh rehat kan. Aku masuk kelas, dia tipik saya plastik Captain March dekat dinding. Babi betul lah. Kalau untuk ada orang yang tak tahu, Captain March ni dengan Cik Small ni macam rival lah orang cakap Ada rival tu, big rivalry tu. Ha. Tak ada. Cik semua nampak cool lah. So Captain March tu, sial ni Naki. Lepas tu ramai lah pakai Captain March satu bahan ni. Musibat betul lah. Oi. Benda kecil-kecil macam tu pun jadi Itu. Tapi masa tu kecil-kecil. Masa kita budak lagi kan. Budak lagi faham je. Tapi cerita balik kan pasal tadi tu kan. Sebab orang panggil aku gemuk, aku rasa sebab tu aku boleh ada mulut sikit. Aku rasa Kalau tak, aku rasa aku introvert. Faham. Jadi kau macam, kalau kadang-kadang, bukan nak cakap macam kadang-kadang orang yang badan besar ni, kadang-kadang ramai suka layan dia orang tau. Ramai suka borak dengan dia orang. Dia macam ada satu tarikan yang semua orang suka kadang. Aku perasan enggak Ni bukan nak bahan ke apa, tapi macam Baki kan. Baki dulu macam ramai yang suka borak dengan dia. Mula memang ramai suka bahan dia mula kan. Tapi sekarang dah ramai suka borak dengan dia kan. Macam Syah juga kan. Antara influence tau dekat Bash tau. Walaupun, tapi aku still proceed dengan dia ni budak Afiq lah. Bukan Budak Afiq. Syah still budak Afiq Shout out to Afiq. Tapi aku perasan enggak benda-benda sebab mainly sebab nak kata macam member aku pun dia dulu dia gemuk kan, tapi nak katakan macam biasalah orang gemuk ramai Kelakar. mungkin macam lepas tu mungkin macam bila contoh orang panggil mok kan, macam kat Malaysia ni aku rasa macam maybe orang dah lali kot, macam orang badan besar kita panggil mok, macam dah macam common kat Malaysia kan. Lepas tu bila kita macam panggil dari situ, sambil tu bila dia ajak borak kan, tu macam maybe nampak macam dia orang rapat semua kan. Syah dulu orang panggil Moklat. Gemuk coklat kan? Mana ada? Macam dia tu. Tak, gemuk mana solat ada? Lah itu kau tengah solat. Lepas tu orang cakap Moklat. Gemuk solat. Tapi aku rasa jangan biasakan panggil orang mok Aku rasa boleh kalau dah kenal lama, tapi kalau tiba-tiba jangan aku. Itu sebab kita hati orang kita tak tahu kan. Mungkin time tu dia tengah struggle nak kurus kan. Betul. Lepas tu kalau macam aku, kita jadikan kelakar ni sebagai cope mechanism macam contoh orang bahan kita. Tapi kita ada bulut. Aku attack lah tempat insecurity diorang pula. Tapi ini time sekolah tau. Aku cerita balik contoh Ashta kan. Dah aku gemuk masa form 1. Aku ingat sampai sekarang. Gemuk. Tapi sekali aku dapat Kau bahan gigi separuh Lepas tu dia terus terduduk Saya dari situlah terjadinya Syah. Semuanya punca daripada Ashta. Shout out to Ashta. Ashta tidak dia antara orang yang akan jadi guest minggu ni tau. Lepas tu semalam dia demam orang cakap. Macam tu lah pula. Teringat tu Ashta yang kena tiba ngambung masa program Apa Tak Sol. Yang mana? Gaduh Bergaduh sebab seban ke? Apa ke? Ashta tarik seban pun kot tak aku. Tak, seban-seban dia bergaduh. Aku ingat Syah dengan Helmi je. Itu Rida. Okay, Rida. Sorry. Tapi kelakar tu Syah gaduh dengan Helmi. Tak ada. Aku tahu Helmi dah lama attack aku. Helmi lagi naik nama kat sini tapi. Dia tu kali Helmi naik. Itulah. Kita ni proceed Aku ini kita chapter lain Okay. Kita dah habis kat sini. Aku nak cerita sikit Aku semalam dah borak dengan seorang kawan aku. Kawan-kawan Naki. Oh, Naki. Naki. Kawan kita lah. Kawan kita lah. Naki dengan Ifat sebenarnya. Sekali. Aku teringat. Tapi kau kawan Naki ke kawan Ifat je? Bukan Naki. Ifat dengan Ipan. Oh, kita rasa Naki bodoh. Sorry Naki. Aku teringat borak Ifat dengan Ipan. Pasal aku teringat sebab salah seorang daripada kawan kita baru tersungkur kan daripada medan mencari jodoh ni. Pasal aku pun cubalah, adalah seorang, dua orang tak tahu Tapi aku bagi spesifik untuk bukan spesifik aku bagi besar lah tajuk dia. Aku cuba lagi meluaskan. Aku cakap kat diorang kalau kita start dah jumpa kan perempuan yang kita dah macam bersungguh-sungguh nak try kan,
dia baik macam mana sekalipun, dia bagi segalanya kat kita pun kan. Kita kena sentiasa ingat, kita kena simpankan satu ruang untuk kita sendiri. Betul tak, Amir? Ini sebenarnya aku teringat kat Amir lah. Amir cerita benda ni. Contoh kalau kita bagi perumpamaan lah. Contoh kalau kita ada 10 hati kita ni, kita jangan bagi 10-10 terus. Kita bagi 8. 2 tu kita simpan untuk kita. Dengar tu Cip. Sebab Faham? Ini bukan cerita aku lagi ni, Mat. Tak bukan cerita aku ni. sebab perasaan kita boleh kawal banyak benda tau. Salah satu benda kita tak boleh kawal perasaan orang. Orang lain ni kita tak boleh kawal. Apa-apa kemungkinan boleh jadi. So kita kena sentiasa bersedia. Betul tak? So Betul. aku teringat aku Teramat bagi benda setuju. tu kat Dara. Apa Mac, kau ada tambah-tambah sikit Mac? Aku teringat cerita ni daripada kau sebenarnya. Cerita apa? Cerita simpankan sikit ruang hati ni. Tak ada. Itu orang cakap kan, bila orang yang single ni, dia punya nasihat kan lagi powerful daripada orang-orang yang dah pernah berkapal. Betul, Mat. Betul, Mat. Ini sembang kedai mamak ni lepas badminton ni. Kadang-kadang ramai orang tanya aku, Mek, macam mana? Pada aku acah-acah macam borak paling power kat situ kan. Kau senang kan? Kau jangan bagi full hati kau kat dia. Kadang-kadang buat palat tau lah. Kadang-kadang dia orang, betul juga Amir kan. Aku bagi full 100% kan. Bawa gempak, Mat. Pada aku rasa macam, doktor cinta betul aku ni. So, antara antara aku pernah bagi macam Apis kan, walaupun dia tak pernah dengar kan, aku bagi nasihat kat dia. Macam Chip aku dengar cerita dia, tapi Chip punya cerita dia susah, dia pening orang cakap. Tapi dah settle lah, Mat. Dah settle lah. Bak kata orang coaches don't play Chip macam ada cerita dia tau. Ada cerita lah. Okay Chip, kita perlukan, tadi ada masalah sikit time recording ni. So kalau kat YouTube tu korang ada nampak macam Tak cun macam tiba lain ni. Tiba-tiba lah banyak masalah kita nak record online ni. So tak apa, Chip. Saya tak apa Chip. Chip, kita sambung balik cerita kau Chip. Boleh, tak ada hal. Sebab sekarang ni kita pun tajuk kita tengah cerita pasal perasaan kan. Jadi aku nak share lah. Jangan nangis Chip. Tak nangis. Ini more tu orang kata macam maybe more to selfish sebab aku pun boleh kata fresh lagi bawa lepas break up kan. So after break up ni aku nampak, bukan aku je nampak, even member aku yang lain pun nampak yang si dia ni dia more attack aku dekat social media. Dia memang kau-kau dia attack aku. Dia sampai, kau bayangkan dia sampai buatkan puisi yang menunjukkan bagaimana teruknya aku layan dia. Padahal bagi pihak Aku tak cakap aku tak salah. Aku ada salah aku. Tapi dia pun ada salah dia. Tapi dia cerita dekat public, dia cerita yang aku yang terpaling salah, dia terpaling victim macam tu. Jadi kita nak macam, walaupun gaduh macam, kita masing-masing tahu salah masing-masing kan? Tak, yelah. Aku nak macam tak settle cara baik lah tu lah sekalian. Betul. Padahal masa tu dah, even though masa tu settle pun through WhatsApp kan. Tapi aku rasa masa tu dah settle habis lah. Tapi dia still post benda macam tu. Bagi aku benda tu macam selfish lah bagi aku untuk dia buat macam tu. Sebab even member aku ada tegur dia, kau tak patutlah post benda ni public kan. Sebab patutnya kau fikirlah perasaan Acap tu macam ni kan. Tapi dia kata alasan dia apa? Alasan dia cakap, oh tak, ini just luahan hati aku macam tu. Tapi bagi aku, if you ada common sense and you tak sepatutnya buat macam tu. Kalau kau nak post pun tak payahlah kau post salah aku je kan. Kau cerita je salah kau kan. Macam tu lah bagi aku. So ni bagi aku selfish tu. Betul lah. Mungkin post tu memang dia punya ni lah. Dia punya, itu hak dia lah. Kita tak boleh buat apa lah. Itu hak dia. Betul. Tapi mungkin alah, kadang benda kecil-kecil je. Mungkin sorok kau ke, jangan bagi sampai kau nampak ke, post close friend ke. Aku rasa, tapi ini kalau dia tunjuk terus kat public, aku rasa macam tak berapa sedap lah. Ya, sebab sampai kan kau bayangkan sampai even member aku yang tak kenal dia pun tertanya-tanya macam, apa pasal dia dengan Acap ni okey tak ni. Sampai tak macam tu sekali. Tu bagi aku macam tak berapa sedap lah. Oh, macam kau apa tu dalam situasi macam tu Cik kan? Macam mana kau handle lah ni? Aku sebab aku rasa walaupun aku lelaki kan, aku macam mana? Aku sekarang ni aku just fokus kat diri aku sendiri lah. Bagi aku macam kau nak cakap apa lah tak kau lah. Aku buat apa yang aku nak, aku just happykan diri aku. Lepas tu aku memang, bagi aku rasa sekarang memang aku dah fully move on. Lepas tu masa aku move on tu dia ada macam contact aku balik. Dia cakap kenapa macam aku move on awal sangat. Tapi bagi aku move on ni, dia cakap macam tu kat aku.
Lepas tu bagi aku benda ni kan macam okay, move on ni masing-masing ambil masing-masing. Takkan kau nak move on 4 tahun, aku pun kena move on 4 tahun kan. Betul? Itu kan. Setuju. So macam benda ni ambil masing-masing. Takkan aku nak sedih lama-lama kan. So takkan aku nak sedih panjang kan. So bagi aku decide untuk move on je terus. Kau tahu lah kepentingan kau kan. So kau pilih betul, mana betul. yang lagi penting lah. Tu ya quote Amir cakap apa? Tiakan sikit hati untuk kita kan. Gitu. Shout out to Amir. Cristiano Ronaldo Soe. Aku nak tanya kau sikit Amir. Amir. Macam kau kan macam dah single lama Amir kan. Kau jangan tanya soalan bodoh-bodoh. Ayat tu alamak. Tak apalah, biarlah aku tanya. Kau kan dah single dah lama Amir kan. So aku macam tertanya juga Amir, macam apa macam mungkin perasaan kau Amir. Aku tahu orang lain-lain tau, orang lain-lain. So mungkin orang lain-lain. So apa perasaan kau kan bila ada kawan dia yang dah ada girlfriend. Kau ada tak perasaan? Sebab ini aku mengaku lah daripada aku punya perspektif kan. Kadang-kadang aku Kau rasa jealous? bersalah. Aku rasa bersalah nak share. Sebab aku Amir. rasa macam rasa bersalah nak share kat orang yang aku ada someone. Sebab aku takut kawan-kawan aku Shadow. Relax lah. contoh lah. Kalau kau meh, Kalau aku happy lah korang ada someone. Tapi biasa lah. Kadang-kadang macam kalau ajak main game kan, kadang-kadang tak boleh. Itu biasa lah kan. Itu biasa lah be. Itu kehidupan Biasa orang lah. single kan macam mana. Itu transition nanti. Bila kau, orang cakap bila dah kahwin nanti. Dan tu kita kan ada urusan masing-masing. Boleh still boleh lepak tapi bukan selalu lah orang cakap. Betul, kita ada had lah. kita ada kepentingan apa benda yang lagi penting lah kan. Mhm. Kawan tu penting tapi keluarga lagi penting kot kan. Ya tu. Tapi kau belum keluarga lagi Syah, tak ada. Aku belum keluarga. Menuju ke arah keluarga. Menuju. Bestie man, bestie. Tapi Cip, macam mana? Sebab aku yang antara aku macam terkejut lah dengan kau punya dengar cerita relationship kau kan. Sebab aku dengar ni dah 4 tahun kan kau dalam kan. Kau antara orang yang lama lah dalam relationship dalam batch kita kan. Antara kau, Noh, Apple, Acap semua kan. Kau antara yang lama. Tapi itu yang aku terkejut lah kau dalam situasi macam tu. Itulah yang aku boleh cerita lah macam yang aku baru sedar after aku dah break up ni. Aku macam bila aku fikir balik, maybe masa aku first time kenal dia, aku macam jakun tau. Sebab kita satu sekolah lelaki tu kan. So bila bila masuk kat universiti aku tu, aku boleh cakap yang aku macam culture shock habis jumpa perempuan. Tak ada dia cakap aku macam gian tok semua perempuan kan. Tak ada tu. Tapi bila aku tengok dia tu, aku macam nak kenal cepat-cepat semua kan. So macam aku rasa aku tak kenal dia betul-betul. Tu macam masa Daripada aku just, transition transition pula, daripada duration kau kenal dia sampai kau betul-betul kau couple dengan dia, berapa lama? sekejap je dia. Aku rasa dalam sebulan lebih je. Lepas tu terus dah kita dah. Tu sekejap. Bagi aku tu silap aku lah. Sebab aku tak kenal dia betul-betul. Macam orang kata, okay, memang certain orang ada rupa kan. Tapi betul orang kata kita tak ada pandang rupa je. Tak, sebab kita nak hidup dengan dia lama tau. Ya betul. Betul. Takkan kau nanti dah kahwin, kau nak gaduh pasal bini kau salah masak telur siut. Saya gaduh pasal tu, tak sedap lah nak hidup situ kan. Okay. Gaduh pasal benda-benda kecil, tak ada lah. Tapi Syak, kan kau cakap kau ada tadi macam risau member terasa sebab kalau kau cerita pasal benda yang kau ada ni kan. Okay. Adakah member tu antara budak-budak kita yang kau risau orang tu terasa? Tak, aku memang tak expose tau. Aku tak expose secara menyeluruh. Aku expose circle aku je tau. Dia ada circle Syak. Nah, memang lah bro. Second, close friend lah. Kita 350 subscriber tau. Thank you kepada yang menonton semua. Aku sangat suka kepada hang. Hampa. So Semua. Tapi sebenarnya aku sebelum ni pun sama. Aku memang tak suka sangat share certain part life aku tau dekat orang yang aku tak apa nak kenal. So aku terus buat IG asing. Aku buat semua asing-asing. Oh, ni aku tak tahu tu. Kau Cip, kau ada gila ke tak menimbang? Oh, ingatkan aku bukan dalam circle kau tu, Syah. Ada lah gila. Kau ada dalam circle aku. Aku budak imtiaz ada lah. Budak-budak yang ITM sikit. Aku asingkan
benda tu sebab benda tu tenangkan aku tau. Bila aku tak kisah pasal orang tu, so aku tak kisah pun dia tahu pasal aku. So aku terus asingkan. So so bagi aku ini mungkin pendapat aku. Aku pernah borak dengan someone pasal benda ni. Untuk aku kan, tambah manusia, tambah orang dalam hidup kita, mungkin benda lain tambah agak friendship tambah, kasih sayang tambah, itu tambah. Tapi kau kena ingat satu lagi benda yang tambah. Masalah. Lagi Betul, tambah setuju. orang, lagi tambah masalah. Setuju, So aku setuju. fikir part tu lah. So bila aku dah ada circle yang aku selesa ni, aku kekalkan. Aku malas nak besarkan lagi ke apa ke. So aku pusing-pusing situ je lah sekali. Faham? Elok juga macam tu Syah. Macam Ya. ada certain benda kita keep private, just keep private je lah. Macam kalau tu tak nak share pun, just share kita-kita je lah. Mana kita Kita selesa je je. kan. Betul. Tapi kau punya apa tu, girlfriend kau jenis sama macam kau tak cerita? Tak, orang lain-lain weh. Girlfriend aku lain lah. Dia expose. Tapi aku okay. Dia expose dengan circle dia. Dia expose dengan kawan-kawan dia. Aku expose dengan kawan-kawan aku. Macam tu je lah. Tapi cik, Okay je. boleh tak macam aku nak tahu lah, apa macam, boleh ke nak cerita pasal gaduh ni? Apa rasa kau rasa benda paling kelakar yang berlaku dalam relationship kau? Yang tak patutnya terjadi tanya. Yang tak patutnya terjadi lah. Boleh je aku share macam sekali tu. Ini pun aku dah cerita banyak kali kat kau ni meh. Oh ya. Ada aku cerita lah untuk konten kan. Dia masa tu dia cakap kat aku macam contoh, hari ni dia cakap kat aku kan. Dia cakap semalam cakap kat aku dia nak makan kat kedai ni. Tapi tak sempat, so aku plannya hari ni nak bungkuskan dekat dia kan. So hari ni aku plan aku nak pergi main badminton. Aku bungkuskan makanan untuk dia kat kedai ni. So aku main badminton pukul 5 sampai 7 macam tu. So aku dah order awal, pukul 7 tu aku plan, 7 ambil terus kasih kat dia. So katanya dia kata pukul 8 malam dia ada quiz lah, exam situ kan. So aku plannya sempat lah aku bagi dia sikit makan mamah yang before the quiz kan. So tapi macam masa tu aku tak bagi tahu dia aku main badminton. Lepas tu masa aku tengah main kan, tengah shot main ni, tiba-tiba macam contoh rehat satu set kan, rehat kan. Nampak banyak gila miss call. Lepas tu dia WhatsApp aku kan, dia macam cakap kat aku, angkatlah sial, angkatlah ni kan. Sial tu ada ke? Sial tu ada. Uish. Sial tu. Lepas tu ni tak mention lah, tak nak sebut nama lah kan. Just tahu siapa kenal aku, kenal lah siapa dia. Kita merahsiakan identiti. Siapa kenal aku, kenal lah siapa dia. Lepas tu macam aku macam pelik lah. Asal tiba-tiba kena lucin kan. Lepas tu aku WhatsApp dia, kenapa ni? Dia cakap dia dah lapar, dia cakap dah lama semua kan. Lepas tu aku macam minta maaf lah sebab aku masa tu fikir silap aku tak beritahu dia aku game badminton. Lepas tu aku beritahu lah the whole plan aku kat dia, aku nak bagi dia before dia makan kan. Lepas tu dia kata dia faham lah. Lepas tu aku sama lah main badminton. Dah habis ni aku rehat, dia call lagi, dia marah-marah aku cakap dia lapar, dia cakap dia fikir aku tak sempat semen. Tu macam tak apa, biar kan. Lepas tu dah pukul 7, dah order awal-awal ni. Dah sampai kedai, order dah siap. Ada orang lain ambil order. Alamak, aku dah jam. Masalah lain pula. Masalah lain pula timbul. Lepas tu dia dah call aku tau. Dia cakap apa? Mana ni lambat ni. Lepas tu aku cakap dia cakap dia tunggu kat bawah. Memang petak dia cakap aku, dia tunggu kat bawah sampai 7 suku. Kalau tak apa juga, dia naik. Lepas tu aku cakap dah order ada orang ambil kan. Aku cakap kau naik je tak sempat. Lepas tu dia kata apa? Dah ada order nasi goreng daging. Cakap apa? Nasi goreng daging yang dia order buang dia tak nak makan. Lepas tu aku pun sebagai seorang manusia yang mempunyai akal fikiran yang masih waras, takkan aku nak buang nasi goreng daging kot. Aku pun bagilah member aku. Bagi member aku kan. Lepas tu sebab dia kata dia suruh aku buang sebab dia kata tak sempat lah dia nak masak semua kan. Macam okey lah. Lepas tu after aku bagi nasi goreng tu kat member aku, dia dah habis quiz kan. Tiba-tiba dia WhatsApp aku. Dia WhatsApp aku apa Syah? Dia cakap mana nasi goreng tadi? Aku macam aku dah bagi member kan. Lah asal tak simpankan, dia lapar kan. So cakap tadi nak masak. Lepas tu dia marah aku, macam nak masak tak ada bahan semua ni asal bagi orang ni. Dia paling petak aku masa tu Syah. Dia paling petak. Aku tak tahu nak buat apa masa tu. Aku pernah
Tu macam bagi aku tu salah satu pergaduhan yang tak terpatut jadi lah. Kelakar bagi aku. Bodoh lah. Tapi itu macam small fracture lah daripada Small fracture, masalah-masalah daripada kau punya relationship tu kan. So ada juga kan bahagian yang kau kurang. Biasalah semua ada salah masing-masing. Kau ada salah kau, dia ada salah dia. So aku nak tanya kau sendiri lah ni, Cip. Kalau ada satu benda yang kau boleh ubah dalam relationship tu memang daripada kau sendiri, apa benda, Cip? Aku rasa pun aku tak nak kata menghargai tu, aku rasa aku hargai dia. Tapi dia tak nampak effort aku menghargai dia. Tapi macam contoh daripada silap aku pun kan, aku nak cuba kalau boleh lah diputarkan kembali masa. Aku rasa maybe aku cuba buat benda yang dia tak suka aku buat macam tu. Ataupun aku more tu cuba jaga perasaan dia semua. And pun dulu every time gaduh aku macam more tu untuk nak menang. Macam tu lah. So tapi kau sedar lah kan? Aku sedar lah. So benda tu bagus lah. Maksudnya kau ada juga reflect kau punya role dekat dalam kau punya relationship tu. Okay, aku respect that. So, Cip punya cerita dah macam tu sekali dekat apa hubungan orang ni lain-lain tau. Kita jangan samakan macam orang. Perjalanan orang lain-lain kan. So kita mungkin dengar lepas tu ambil pengajaran. Aku teringat pula bagai pengetua kita ni kurangkan belajar belajar dari kesilapan diri tapi belajar daripada kesilapan orang. Ya, macam tu lah. Aku dengar. Maksudnya boleh je kalau dah terbuat silap belajarlah tapi janganlah cari. Janganlah saja buat silap tu. Tapi aku rasa macam nak letup tengok baju Syah ketat sangat. Tapi style tau. Tapi sebab Syah kan aku rasa Memang main gym. Mestilah bro. Takut koyak tu Syah, takut koyak tu. Koyak lagi. Tapi aku tengah besar ni. Cip, kau main sukan tak, Cip? Kau sekarang main sukan Aku main sukan. Aku main volleyball dengan badminton. Tu main aku lah dekat universiti lah. Cip, apa? Kau kan dulu kan berjinak-jinak dalam muzik. Asal aku tengok apa sekarang status kau pun main gitar, nyanyi kan. So, itu kira hobi lah, Cip? Hobi Gitar tu aku boleh cakap tu glow up after breakup lah. Tengah belajar, Mat. Tengah belajar lagi lah. Kerana macam mana? Okey lah, power lah. Sekarang boleh lah main basic chord tu boleh lah. Boleh rekas lagu lah. Okey. Santai. Kau cakap dulu Cip main percussion tak laju kan. Sekarang takkan nak mengendang ke, Mat? Ahli nasyid kan. Atas meja pun gedepak kan. Nyanyi kat. Kaki orang pak aku sepak Syah. Ugok lah. Kaki orang pun dia sepak. Betul dah kat surau. Orang tidur kan dekat surau kan. Tonton kaki dia sepak lah. Lepak. Tak pakai kaki kan. Ayah. Kau sekarang account kan, Cik kan? Account. Cik, kau susah ambil account Cip. Macam aku dah ambil diploma dulu tapi aku tak suka lah. Kau kan ambil asasi lepas tu ke degree. Kau rasa apa? Aku tahu account tu ada susah ada susah senang kan. Tapi apa rasa peak yang paling kau rasa sebab kau nak habis dah kan. Apa rasa peak babi aku dah tak boleh lah macam account ni aku tak boleh macam tu ada tak? Ada. And aku rasa benda tu aku start rasa benda tu kira awal juga lah. Masa second sem first year aku dah start rasa macam ini berat ni. Lepas tu aku compare dengan member aku yang ambil degree finance, degree business kan. Aku macam fikir masa senang sangat ada orang ni kan. Masa tu aku dah start fikir macam patutkah aku tukar course semua kan. So bila macam aku fikir balik dengan aku nanti susah nak adjust dengan aku punya sekolah semua kan. Aku dah fikir hadap je lah kerja. Hadap je lah belajar sampai habis kan. Tapi even aku apply intern ni pun aku tak apply for account. Sebab aku memang rasa memang tak boleh go. Tak boleh. Aku just apply for tax je. Kau apply ni kat mana? Interview ni? Aku setakat ni ada 4 company aku apply. 2 kat Melaka, 2 kat KL. Kau tak ni dekat JRS Podcast tak try? Biar saya podcast saya aku nak kerja apa, Mat? Melaka ke company-nya semua? 2 Melaka, 2 KL. Yang interview Jumaat ni dekat KL, dekat Bangsa saya ke?
So Cip, ini soalan yang aku baru terfikir sebenarnya sebab aku ingat lagi balik pasal kau kan. Kau kan parent kau kan doktor gigi kan. Aha. So diorang kerja sendiri sebab dah ada klinik semua kan. Mhm. Uh, kau selama kau kan antara orang yang paling rapat dengan diorang, so kau tahu lah hidup diorang macam mana semua daripada Aha. kan. So kau ada terfikir tak kau nak buat bisnes sendiri ke kau lebih kepada nak bekerja dengan orang lepas kau buat perbandingan dengan hidup mak bapak kau? Faham? Ah, Tak nak shout out nama klinik kat sini. shout out to klinik pergi yang pesona. Kalau korang sakit gigi ke apa, kau mention code name Cipunto. Cip Cipunto. putih Tak dapat eh. diskaun, tak dapat diskaun. Aduh. Tapi kalau comparekan diorang, sebab diorang pun boleh macam bapak aku boleh kata businessman kan, sebab buka klinik sendiri kan. Nampaklah diorang punya struggle. Sebab macam contoh bapak aku cerita masa awal buka klinik tu, masa beli lot tu ada hutang 2 tahun ke 3 tahun tak bayar. Lepas tu supplier pun tak nak contact dengan bapak aku. Lepas tu bapak aku cerita macam satu hari tu dia duduk kat surau kan. Macam maghrib dia duduk kat surau. Macam duduk diam, dia terfikir macam mana nak settlekan ni, nak tanggung keluarga semua kan. Lepas tu bila aku dah tengok macam sekarang dah nampak dia dah sukses kan bisnes kan. Macam boleh nampak kata yang macam semua kesusahan tu semua berbaloi lah sekarang. Tapi bila aku fikir macam sama ada nak buat bisnes ataupun nak kerja sendiri tu, bagi aku maybe aku akan cuba start buat bisnes, tapi untuk permulaan aku akan kerja dulu. Betul. Ya, Faham, sama faham. aku pun macam tu juga fikir. Memang nak tak nak kau kena kerja je dulu. Nak share pengalaman tu kan, macam nak handle semua. Bagus Cip. Apa sebab biasanya sebab kau family kan. So kau sendiri nampak. Biasanya orang yang kalau tak ada background family ni kan, dalam family dia orang akan nampak yang mana manis je tau. Ui bisnes betul. kaya, bisnes kaya. Mhm. So apa aku dengar first hand cerita daripada kau ni, aku background aku macam ada kat family business juga kan. So aku faham lah kat situ. Struggle dia tu kadang-kadang sampai unbrainable tau. Memang betul-betul hujung je. Macam option kau ada 1-2 je. Bisnes yang kadang-kadang kita buat bisnes macam bisnes sekolah kat sekolah kan. Itu pun kadang-kadang dah rasa susah, belum lagi yang Itu dia tu. Betul yang macam besar-besar kan. Money management, risk management, macam-macam lagi aku kena fikir Ya, produk. betul. sebab bila kau dah ada bisnes kan, lepas tu kau dah ada pekerja, kau kena fikir pekerja kau pula. Bukan kau kerja, kau fikir nak untung ke, kau kena fikir ni, kau kena fikir ni. Macam Banyak benda kena fikir. Betul. So banyak Noh, benda dulu. kita kena fikir elok bisnes kita Noh nanti. Shout out to Noh. No, hari-hari kena mention Itu. Lepas tu kita ada berapa minit lagi 3 minit untuk ni. So Cip kan, kau rasa ada apa benda yang kau rasa ni sebagai untuk ni apa kau rasa macam ayat ni kau rasa boleh digunakan untuk orang, macam apa yang kau rasa orang boleh ikut daripada ayat kau? Maksudnya ini ayat ni untuk macam contoh perasaan ke atau motivasi kan benda macam ni? Dia meluas Cik. Apa-apa benda yang kau rasa kau nak sampaikan yang semua Macam orang. Ben hari tu berani buat, berani tanggung Hari buat benda tanggung Aku yang macam benda yang sampai sekarang aku pegang Okay. Mak aku pun cakap aku banyak kali benda ni kan. Semua benda yang jadi dalam hidup kita ni, semua benda ada hikmah. Orang pandang benda tu simple lah kan. Orang pandang benda tu simple, tapi tanya betul-betul ada hikmah. Betul? Lepas tu memang mesti orang pandang benda tu dari side yang negatif tau. Kita tak nampak yang benda masa depan yang akan bagi benefit pada kita. Betul. Macam contoh masa aku break up itu kan, memang aku sedih lah. Tapi bila aku dah share dengan mak bapak aku, before dia aku tak pernah share masalah relationship kan. Bila aku dah share semua kan, mak aku cakap memang semua benda jadi ni ada hikmah. Just fikir, maybe dia bukan terbaik untuk aku pun bukan terbaik untuk dia. Ada jodoh yang terbaik untuk aku, untuk kita orang. So bila aku fikir pun macam ya betul kan. Maybe macam tu lah. Tapi mak kau So tu aku just pandang benda yang positif lah. bagus lah. Okay, power. Okay, thank you Cip sebab datang je Asam Podcast Cip Masih juga JSM Podcast sebab jemput. After aku komen, laju je terus jemput Kita tengok siapa yang komen. Siapa komen nama naik.
So thank you pada semua orang yang support JRSM Podcast. Sampai sekarang pun kita dah ada 300 lebih subscriber dan 8k follower. Tapi by the time kita dah post ni mungkin insya-Allah dah naik kan. InsyaAllah naik. Boleh go. Amin. So, ini aku tak ada bincang dengan Amir lagi, tapi aku beritahu sekarang. Macam mengejut lah. Ha. 1000 subscriber akan ada giveaway. 1000 Tak. 1000 subscriber YouTube memang ada giveaway. Tapi 10,000k follower kat TikTok ada giveaway juga. ada juga. So korang nantikan keep in touch dengan kita punya posting kat IG ke kat TikTok ke. Nanti kita akan kembali aktif kat IG. So thank you sebab support. So stay tune untuk episod akan datang dengan orang lagi hebat ke, orang sama-sama hebat ke. Bagi teaser sikit orang minggu depan meh. Bagi teaser sikit. Orang minggu depan tu kan, dia selalu kena bully. Macam tahu ni. Bukan, itu 2 minggu depan. Itu Itu minggu minggu depan. depan. Minggu depan. Orang yang membuli. orang yang membuli dan kita setiap masa mention dia dalam Discord dalam podcast ni kan. Betul. Member ni banyak mulut. Cerita je saing-saing lebat macam hikayat bird. Tapi kalau kau tengok, kalau kau nak pandang dia, kau pandang bawah macam tu dia punya. Okay. Aduh. Stay tuned. Assalamualaikum. Peace. Peace yo. Bere bos.